Ini adalah sebuah kisah yang dipetik dari pengalaman sebenar seorang bekas komando WET 69 yang dipaparkan menerusi Cosmo Online untuk menjadikan wawancara bersama Deputi Superintendent Bersara Muhammad Noor Razak lebih berkesan. Cosmo pada ketika itu memohon budi bicaranya agar mengenakan semula seragam WET 69 atau 69 Komando untuk sesi fotografi eksklusif. Permintaan itu dipenuhi. Beberapa minit kemudian, Muhammad Noor tampil segak dengan uniform Very Able Trooper yang pernah disarungnya pada 30 tahun lalu. Masih muat lagi seluruhnya. Begitupun beliau menyambung bicara parut dan sisa-sisa perjuangan menentang pengganas komunis yang pernah bermaharajalela dan membunuh sejumlah rakyat negara ini masih berbekas dalam ingatannya. Ujar anak kelahiran Kedah itu, WET 69 yang ditubuhkan khas untuk memerangi Parti Komunis Malaya PKM pada 23 Oktober 1969 di Ulu Kinta, Perak. Bukan sebarangan pasukan. Sampaikan seorang pemerintah komunis pernah berkata, mereka berani untuk berdepan dengan satu batalion pasukan, tapi mereka akan mengelak untuk bertempur dengan WET 69 yang cukup hebat dalam seluk-beluk peperangan, kata Muhammad Noor dengan nada tegas. Menceritakan lebih lanjut, kisahnya menyertai polis diraja Malaysia. Bapa saudaranya ialah orang yang mengisi borang untuknya menjadi polis, meskipun minat beliau lebih terarah kepada bidang pertanian. Akhirnya pada 8 Januari 1969, Muhammad Noor berjaya menjadi anggota polis pada usia 22 tahun. Dengan gaji permulaan sebanyak RM50 sebulan. Ternyata aura kepahlawanan cepat menyerap dalam tubuh Muhammad Noor. Baru sahaja tamat rekrut, beliau dihantar berkhidmat di Batalion 11 Pasukan Polis Hutan PPH, Pengkalan Cepa, Kelantan pada tahun 1970. Operasi pertamanya sahaja sudah cukup untuk mengajarnya erti taat setia dan berkorban demi negara. Merentas operasi yang cukup berbahaya itu juga telah mengajar beliau betapa pentingnya menyingkirkan komunis dari bumi Malaysia. Semasa terlibat dalam operasi di Fort Belum, Perak yang terletak di tengah-tengah belantara, pasukannya secara jelas dapat mendengar siaran radio komunis yang bertali arus menanam api kebencian dan menghantam kerajaan Malaysia. Risiko amat tinggi pada ketika itu kerana kubu kami berdekatan dengan kubu bekas Setiausaha Agung PKM iaitu Chimpeng. Justru itu kami perlu berhati-hati kerana komunis berada di mana-mana. Semasa operasi itu juga kami sempat berpuasa sebulan penuh dan beraya di dalam hutan, imbas Muhammad Noor. Ketika ditanya tentang senario pada era darurat fasa kedua iaitu antara tahun 1972 hingga 1989, beritahu Muhammad Noor ramai penduduk hidup dalam perasaan gentar. Mereka dicegah daripada keluar malam kerana PKM masih menjalankan kegiatan memeras ugut, terutamanya dalam mendapatkan bekalan makanan dan maklumat. Meneruskan kisahnya, beliau berjaya menangkap seorang komunis yang sesat dalam sebuah operasi di Kuala Kerai, Kelantan. Ketika itu saya sedang mandi dan ternampak bayang-bayang manusia dan rupa-rupanya itu adalah komunis yang sesat di dalam hutan. Katanya tentang kejayaan beliau sebelum menganggotai WET 69. Muhammad Noor sedar menjadi anggota keselamatan, beliau akan kehilangan banyak nikmat kehidupan dunia kerana masa akan banyak dihabiskan dengan bertugas di hutan. Namun itu tidak menjadi masalah kepadanya. Muhammad Noor terus mencabar dirinya dan ketika kerajaan membuka tawaran untuk WET 69 atau unit projek khas SPU untuk mengekang gerakan komunis, Muhammad Noor nekat menyertainya. Pada 4 April 1972, beliau bersama-sama 500 peserta yang lain mengikuti latihan di Fort Legap Ulu Kinta yang dikendalikan oleh Major Adam, Sarjan Taft Springler dan beberapa anggota lain daripada pasukan elit tentera British iaitu Special Air Service SAS. Kami diajar untuk menembak, bertempur, menyerang, letupan, perubatan dan semboyan termasuk kelas survivor. Namun daripada 500 peserta, hanya 46 orang sahaja yang bertahan. Katanya yang pakar dalam segmen semboyan yang memerlukan beliau mahir menggunakan kod Morse. Kecerdasan minda, ketahanan mental dan fizikal serta ketepatan masa amat penting bagi seorang komando. Kami kena sentiasa bersiap siaga. Kita bawa peralatan yang penting seperti baju preman dan kit tali pinggang
yang mengandungi makanan, jerat, ubat, alat pancing, jarum, benang dan lain-lain seberat 2 kilogram. Kami tak pakai kasut rasmi WET 69, sebaliknya memakai kasut bertapak W jenama Fong Kiong yang biasa dipakai komunis, supaya kami tidak meninggalkan jejak yang memudahkan komunis mengesan kami imbas beliau. Hujan atau terik mentari tidak akan membuatkan sesuatu operasi itu dihentikan. Kadang-kadang beliau bersama platoon yang lain memakai pakaian basah selama berhari-hari. Kesulitan itu langsung tidak mematahkan semangat mereka untuk terus memburu musuh negara. Ujar Muhammad Noor lagi, tidak semua rakyat Malaysia ketika itu bersemangat patriotik. Wujud tali barut komunis yang menyebabkan 2 nyawa anggota tergadai. Tragedi anggota kita terkorban terjadi ketika Ops Buluh 2 di Fort Legap. Ketika itu ada seorang lelaki yang berpura-pura membawa ikan kelah untuk kami. Namun, dia sebenarnya ialah tali barut komunis yang membocorkan maklumat lokasi kami sepasukan. Kesan daripada itu, pemandu bot kami diserang komunis, ujar beliau kesal. Sepanjang 15 tahun dalam WET 69, Muhammad Noor yang bertugas sebagai anggota semboyan terlibat dalam beberapa operasi penting seperti Ops Buluh, Ops Nadi, Ops Kilat, Ops Buluh 2 dan Ops Kesedar. Perjuangan seorang kesatria tidak semestinya melibatkan pertumpahan darah. Maklumnya, saya tak berpeluang untuk bertempur dengan komunis, tapi terlibat dalam operasi-operasi yang mustahak. Sejak tahun 1969 sehingga komunis menyerah kalah pada tahun 1989. WET 69 telah melakukan 180 kali gerakan dengan 49 kali pertempuran yang berjaya menewaskan 36 anggota komunis. Bagaimanapun, 8 anggota komando gugur di medan perang. Sekuat dan setabah manapun seorang komando, Muhammad Noor memberitahu, air mata jantannya berlinangan tak kala meratapi pemergian sahabat seangkatannya. Misalnya salah seorang anggota yang menyertai misi Ops Buluh 2 iaitu ASP Muhammad Zabri Abdul Hamid yang terkorban pada September 1974, iaitu sehari sebelum bulan Ramadan. Arwah terkena jerangkap sama yang dipasang komunis. Walau dalam kesakitan, beliau sempat berpesan kepada kami supaya teruskan berjuang. Dia masih pegang senjata. Dia suruh kami tinggalkan dia jikalau kami diserang. Imbaunya dengan air mata hangat bergenang. Menurut Muhammad Noor, kejayaan WET 69 dalam membenteras komunis sebenarnya atas semangat berpasukan dan patuh kepada arahan ketua. Seperti katanya semasa menjadi panel dalam kolokium sejarah Malaysia, pasukan ini ditubuhkan ketika bukan zaman mewah dan kami membiayai sendiri segala peralatan, termasuk uniform dan kasut. Kami tidur dan hidup di dalam hutan seperti komunis. Itulah semangat perjuangan WET 69.